Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Fadzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita, kalau ikut jadualnya, kita ada kitab baru pada malam ni. Sebab kita dah habis perbincangan kita pada kitab yang pertama, iaitu kita dah bincang tentang hukum semayang dan juga taharah, bab solah dan bab taharah. Dua-dua tu dah selesai kita bincang. Dan kalau ikut perancangannya, kita nak bawa kitab jilid yang ketiga, iaitu kitab yang bincangkan tentang sumpah, nazar, perburuan, sembelihan, akikah, makanan dan pakaian. Nantilah akan datanglah. Cuma pada malam ni anda tak start dengan kitab baru, kita bincang tentang hukum korban. Sebab esok kita nak raya dan ada sembelih korban. Jadi anda rasa tajuk yang paling baik kita bincang pada malam ni adalah berkait dengan hukum korban. Itu paling baiklah, insya-Allah kan. Cuma sebelum kita lebih pergi jauh tentang hukum korban ni, kita kena ingat asal-asal hukum korban ni dia bukan cerita baru, dia cerita lama. Dia cerita korban ni start daripada asal-asal penciptaan Adam AS. Adam AS tu mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita dah kaitan dengan sembelih korban. Sebab Adam AS ni Allah Ta'ala bubuh dia dalam syurga. Masa dia dalam syurga tu, dia tahu dekat mana malaikat melakukan ibadat haji. Malaikat ni dia ada satu tempat dekat atas langit 7 tu. Nama tempat tu Baitul Ma'mur. Malaikat dia akan masuk dalam kawasan tu, dia akan tawaf keliling Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni nama macam Kaabah lah. Dia macam dekat dunia dia Kaabah, dekat akhirat, dekat langit sana tu ada satu Kaabah untuk malaikat Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Adam AS dengan Hawa buat silap dengan Allah SWT. Allah Ta'ala perambat keluar daripada syurga, dan pada masa tu Adam dan Hawa ni masa duduk di atas muka bumi ni, Nabi Adam AS ni telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat tapak Kaabah. Jadi bila Adam AS pun buatlah tapak Kaabah. Dan bangunan Kaabah tu siapa buat? Ibrahim AS bersama dengan anaknya Ismail AS. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ketika mana Ibrahim AS bersama dengan anaknya Ismail AS, dia mengangkat bangunan Kaabah pada tapak qawa'id. Kemudian kedua-duanya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada apa yang kami lakukan ini, dan sungguhnya Engkau ya Tuhan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ni cerita pasal Adam AS ni, Ibrahim AS dengan anaknya Ismail buat Kaabah. Okey, dia buat bangunan Kaabah tapi tapak Kaabah qawaid. Sebab Allah Taala sebut ketika mana Ibrahim AS bersama dengan anaknya membina Kaabah pada qawaid, tapak. Tapak siapa buat? Tapak tu yang buat tu adalah Adam AS. Jadi bila sebut Adam tu berkait dengan Kaabah. Kaabah tu ibadat haji. Bila sebut ibadat haji ni, kita kat Malaysia sembelih korban pula. Jadi kaitan rapat di antara haji dengan korban. Apa kaitan pula dengan korban? Korban ni pun berkait dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, juga berkait dengan Nabi Adam AS. Bila tu cerita masa dua anak Adam AS yang kedua-duanya diminta supaya berkorban. Dan berkorban pada masa tu dua anak Qabil dengan Habil tu kan. Bergaduh-gaduh sebab berebut perempuan. Bergaduh rebut perempuan ni bukan cerita baru, lama dah. Anak Nabi Adam dulu pun dah bergaduh berebut perempuan dah. Jadi bila bergaduh-gaduh nak tahu siapa yang paling ikhlas, Allah SWT suruh dua-duanya berkorban. Ada satu tu berkorban dengan cara buah-buahan. Apa buah-buahan yang dia nak berikan kepada Allah SWT,
Dan seorang lagi ni dia menternak. Jadi apakah binatang yang dia nak diberikan kepada Allah SWT? Letak atas bukit, kalau barang yang diletak atas bukit tu hilang, itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak hilang, menandakan korban itu tidak diterima oleh Allah SWT. Nak jadi cerita, kibas tu hilang. Kibas tu hilang. Gambarannya Allah Taala telah menerima kibas. Kes berlaku pada zaman Nabi Adam AS. Merebak pula sampai zaman Nabi Ibrahim AS dengan Ismail AS. Berkait dengan Kaabah, ibadat haji, dan juga berkait dengan korban. Dan hari ini pun kita korban-korban pun berkait dengan cerita Nabi Ibrahim AS bersama dengan anaknya Ismail AS. Itu asal-asal cerita tentang korban. Jadi bila kita sebut korban ni, dia bukan cerita barulah, dia cerita lama. Dia cerita start Nabi-Nabi dulu lagi, cerita pasal korban. Bahkan dia bukan sekadar ada di dalam syariat Nabi Muhammad, bahkan ada juga di dalam syariat-syariat Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi lain pun dia cerita pasal korban ni. Cumanya dalam kita, sebab kita umat Nabi Muhammad, kita bincang panjang lah bukan dengan ibadat korban, insya-Allah. Apa sebenarnya korban ni? Kita bahas satu-satu lah, insya-Allah. Kalau ada soalan apa ni boleh tanyalah depan ni, insya-Allah. Jadi apa itu korban? Korban ni kata kalau buka dalam kitab fiqh dia sebut ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyam 'aidil adha bisababil 'aid taqarruban ila Allah wa hiya min sya'airil Islam al-masyru'ati bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Yang dikatakan korban ni apa yang disembelih daripada binatang ternakan. Korban-korban yang kita nak bincang ni adalah kita berkorban ni adalah kita sembelih binatang-binatang ternakan. Ingat, sebab ada binatang yang bukan ternakan. Kita tak boleh nak sembelih kucing, tak boleh. Sembelih korban ni kucing. Vietnam boleh lah, biar ke Vietnam tu. Kita tak boleh buat kerja kan. Jadi cerita dia binatang al-an'am. Al-an'am ni kalau ikut asalnya 3, iaitu unta, lembu, kambing. Tu asal dia. Cuma yang lain tu adik-beradik dia. Macam kibas. Kibas ni adik-beradik pada kambing. Apa lagi? Kerbau. Kerbau tu adik-beradik pada lembu. Macam mana? Itu asal dia. Adapun binatang yang asalnya bukan ternakan, tetapi dijadikan ternakan, tak termasuk. Seperti contoh kuda. Kuda ni ada orang buat ternakan, tapi adakah dia tu asal-asalnya ternakan? Tak. Kuda ni asalnya tunggangan. Dia adalah kenderaan, tapi dijadikan ternakan. Adakah kuda ni boleh dibuat sebagai korban? Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh ni memang asal-asalnya adalah binatang ternakan. Apa dia? Asal daripada 3 itulah. Cuma merebak-merebaklah pada binatang-binatang yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Dan berlaku tu pula ayyamul aidil fitri, aidil adha. Berlaku tu mesti aidil adha lah. Ni esok kita ni kan. Dia berlaku mesti aidil adha. Sembelih korban luar daripada kerangka aidil adha, itu tidak dipanggil sebagai korban. Itu sebagai sembelihan untuk kita nak bagi makan anak-anak kita je. Itu tak termasuk dalam perbincangan kita. Dan sembelih tu buat bisababil aid, dengan sebab aid taqarruban ila Allah, menghampirkan diri pada Allah. Ni kita sembelih korban ni bukan kerana nak dapat undi pilihan raya tau. Dia juga ada buat tau. Dia bagi lembu, YB ni lah, dia bagi lembu. Dia bukan taqarrub ila Allah. Dia buat tu sebab apa? Untuk nak dapat undi di dalam pilihan raya yang tak lama lagi nak jumpa ni. Yang tu korban, nampaklah korban, tapi ada kasih Allah Ta'ala tak dapat, zero, padan muka. Siapa suruh tak ikhlas kan? Dia kok mana pun mesti taqarruban ila Allah, mesti kerana Allah. Dan wahya min sya'airil Islam, dan ia sebahagian daripada syariat-syariat Islam. Sebab tu kita kena buat dalam kawasan terbuka. Nampak? Sunat kita buat kawasan terbuka. Buatlah dekat tengah padang tu, buat panggil orang bukan Islam pun panggil. Cumanya kalau sembelih lembu tu Hindu tak boleh tengok. Jangan panggil Hindu tu, mengamuklah Hindu tu. Sebab Hindu ni tak boleh tengok lembu kena sembelih. Tuhan dia kan. Marahlah Hindu tu. Kan? Tapi yang tak berkait dengan lembu ni sebagai Tuhan, Buddha ke, Kristian ke kan, kita panggil sekali. Sebab syiar Islam. Dan syiar Islam ni kita kena tunjuk ke orang. Dan rupa-rupanya bila sebut ibadat korban ni al-masyru'atu bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dia memang ada di dalam Quran. Cerita korban ni bukan cerita biasa tau. Quran ada cerita, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita, dan ulama-ulama Islam semua sepakat mengatakan adanya ibadat korban. Hukumnya tu asal, tu definisi asal, takrif awal yang kita nak tahu tentang korban. Korban tu apa dia? Al-udhiyah lah. Sebutan Arab al-udhiyah. Orang Melayu kita sebut korban. Korban ni asalnya bahasa Hindustan. Asal bahasa Hindustan, Qurbani. Tengok dalam cerita Hindustan yang tahun 80-an dulu ada satu filem, Qurbani. Korban lah tu. Betul lah tu. Cuma Qurbani ni dalam filem Hindustan bukan merujuk sembelih tu. Korban ni benda berkorban. P. Ramlee pun buat lagu berkorban apa saja. Tu P. Ramlee kan.
Apa dalil sembelih korban ni? Allah Taala sebut dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Ni selalu kita baca. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan tengkuk. Anhar ni tengkuk. Maksudnya kamu kena sembahyang raya, lepas tu sembelih korban. Tu maksud dia. Ada orang ni tak apa nak dia pergi tafsir ayat ni ikut cara dia. Dia kata fasalli li rabbika wanhar, bersembahyanglah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan tengkuk. Jadi masa sembahyang tu letak tangan kat tengkuk. Kita letak tangan kat dada macam tu ke atau kat perut kan. Ada satu tafsiran dia kata sembahyang dia letak kat tengkuk macam ni. Kenapa? Sebab fasalli li rabbika wanhar. Kata dia. Kan, sembahyanglah kamu kepada Tuhan kamu dan anhar, tengkuk. Letak sinilah. Kita pun tengok macam orang bunuh diri pun ada kan. Ada orang macam tu. Tak betul tu, tafsiran tak betul. Ayat ni sebenarnya merujuk kepada korban. Fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbik tu sembahyanglah kamu pada Tuhan kamu, merujuk pada sembahyang Aidul Adha. Wanhar, tengkuk, maksudnya ambil pisau letak kat tengkuk binatang tu untuk nak sembelih korban. Itu maksud dia. Satu. Yang keduanya Allah Taala sebut dalam Quran dan kita selalu baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Selalu baca, qul inna salati wa nusuki. Sesungguhnya sembahyangku, nusuki. Nusuk tu. Maksud nusuk tu apa? Nusuk tu maksud korban. Semua tu lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir sekalian alam. Bermakna ayat itu sendiri menyatakan ada ibadat korban. Dua. Yang tiganya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Nabi Muhammad SAW kata, barang siapa yang sembelih selepas sembahyang, maka sesungguhnya telah sempurnalah ibadat korban dia, dan dia telah mendapat sunnatal muslimin, sunnah orang Islam, kebiasaan orang Islam. Kebiasaan orang Islam start zaman Nabi Adam AS sampailah umat Nabi Muhammad SAW, apa dia? Sembelih korban. Dia korban ni dia bukan ibadat baru, ni ibadat tradisi daripada Nabi-Nabi dulu lagi. Sebab itu Nabi Muhammad kata faqad asaba sunnatal muslimin, dia telah mendapat sunnah orang-orang Islam. Orang Islam ni bukan kita je, yang dulu-dulu pun Islam juga. Cuma Islam ada cara syariat dia orang. Kita Islam cara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat tak sama tau. Syariat kita lain, syariat dia orang lain. Syariat Nabi dulu, syariat Nabi Yaqub alaihissalam, boleh kahwin dua adik-beradik dalam keadaan dua isteri, dua-dua tu kita impos sekali, boleh. Syariat Nabi Yaqub, syariat Nabi Muhammad tak boleh. Nampak Syariat Nabi Adam alaihissalam boleh kahwin adik-beradik. Adik-beradik kahwin sebab apa? Sebab tu jadi orang. Kalau tak boleh, tak boleh hiduplah orang, betul tak? Jadi kesesuaian pada syariat Nabi Adam alaihissalam merebak pada syariat Nabi Yaqub, nampak agak terbuka sikit. Bukan terbuka, agak tertutup sikit sebab orang Islam dah ramai kan. Bila orang Islam dah ramai, jadi tak boleh kahwin adik-beradik. Tapi kalau kita nak kahwin dua orang isteri dan dua tu adik-beradik, sama-sama hidup sekali, boleh ke tidak? Boleh. Dalam syariat Nabi Yaqub alaihissalam. Syariat Muhammad tak boleh. Syariat Nabi Muhammad SAW, kalau kita nak kahwin dengan adik, kakak kena cerai. Habis iddah, baru boleh kahwin dengan adik. Tidak, tak boleh. Nak impos sekali tak boleh. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Kan? Tapi adakah orang sana tu bukan Islam? Tak, Islam juga. Tapi syariat cara Nabi dia orang. Dan kita ni syariat cara Nabi Muhammad SAW. Okey, itu perbezaan. Rupa-rupa je dalam perbezaan tu ada kesamaan antara kita dengan dia orang, dengan syariat Nabi dulu. Apa dia antara kesamaan kita dengan Nabi dulu? Puasa, contoh. Puasa tu serupa dengan dia orang. Sama-sama tak makan siang, malam boleh makan. Serupa dah. Cuba beza dia orang, kita ni sebulan, dia orang sehari. Tu beza dia kan. Tapi antara lain kesamaan antara kita dengan Nabi dulu, ibadat korban, sembelih korban. Sembelih korban pada binatang ternakan ni adalah ibadat yang dilakukan bukan sekadar dalam syariat Nabi Muhammad, bahkan berlaku juga kepada syariat Nabi-Nabi terdahulu. Ibadat tradisi daripada Nabi dulu sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, itu asas tau. Itu definisi dan juga dalil menyatakan bahawasanya adanya ibadat korban. Apa hukum korban? Apa hukum korban? Kita ni nak sembelih korban ni, apa hukum? Agak-agak hukum asal bagi sembelih korban adalah sunat muakkad mengikut 3 mazhab. 3 Syafi'i, Hambali, Maliki. Dalam 3 mazhab, hukum kita sembelih korban ni sunat muakkad. Ni kita ni Syafi'i kat Malaysia kan. Jadi kita ni contohlah tahun ni kita nak sembelih korban. Kita sembelih tu sunat muakkad. Adapun dalam mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi satu keluarga yang mampu. Yang mampu tahu, tak mampu tak wajib. Yang mampu, tak mampu nak sembelih macam mana? Mampu pun nak kan.
Yang kita cerita dalam mazhab Hanafi, bagi satu keluarga yang berkemampuan, dia kena sembelih korban seekor kambing sekurang-kurangnya. Ataupun kalau lembu seekor tu dia kena ambil satu bahagian untuk satu keluarga. Tu mazhab Hanafi. Pakistan biasalah. Pakistan ni mazhab Hanafi kan. Kita pergi kat sana Syekh, kalau raya Aidul Adha ni tak larat nak makan lembu. Tak larat nak makan unta, tak larat nak makan kambing. Sana pula lembu banyak, unta banyak, kambing pun banyak. Sebab kita lalu tu semua rumah, depan rumah tu sembelih semua. Sebab dalam mazhab dia orang, kalau pergi ke beberapa orang-orang kaya sikit lah, beberapa orang elit dia kan, memang depan rumah tu sembelih semua. Sebab dia orang ni bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi sembelih korban adalah wajib. Kita tak jadi macam tu, kita tak jadi macam Pakistan. Kita ni dalam bukan jadi bayi rumah tau, bayi surau. Kan, dia bayi surau. Surau kita ada 3 ekor lembu kan. Lepas tu pakak-pakak mari sembelih dekat surau. Itu kita kat Malaysia. Sebab kita mazhab Syafi'i. Rasa duit pun rasa malas sembelih korban tahun ni, berlaku juga kan. Mazhab dia orang tak boleh. Sebab dalam mazhab dia orang ni hukum bagi mereka yang berkemampuan satu keluarga seekor kambing ataupun satu bahagian lembu ataupun unta. Itulah mazhab dia. Begitu tu cerita tempat dia orang lah. Anak masa duduk kat sana tak larat nak makan daging korban. Sebab takkan nak makan, dia lah semua buat. Dah lah pembahagian tiga bahagian kan. Nak bagi jiran tangga pun jiran member pun sembelih juga. Mazhab dia kan. Dah sekali kita orang Malaysia ni duk berjalan, dia pun holok-holok, berebut-rebut nak bagi ke orang. Kita pun ambil, kita seorang budak Malaysia yang pelajar Malaysia, ada duduk sana tu satu geng. Nama persatuan tu Masa Pakindo, Malaysian Association Pakistan India. Duduk geng Pakistan. Mudah sebut budak PAS lah. Persatuan PAS, pelajar PAS dekat Pakistan. Dia ada persatuan kelab UMNO. Aku ni budak PAS lah masa tu kan. Sekarang budak PKR ke Black DP tu soal nombor 2. Okey, cerita masa duduk kat sana. Anak duduk, kita budak PAS ada kat Karachi tu saja dah ada 40 orang lebih. Budak kita lah, budak yang pelajar Islam kita. Yang budak kelab UMNO satu hal pula, lagi ramai pula sana kan. Jadi kalau 40 orang jalan semua pakai olok-olok, kalau dapat satu bungkus seorang, 40 orang 40 bungkus. Dapat 40 bungkus nak makan macam mana? Memang 4 bulan nak makan kambing lah. 4 bulan nak makan kambing, nak makan lembu 4 bulan. Makan kambing, minum kambing, main kambing, semua kambing. Sampai bau bubur kambing. Kan? Itu tempat dia orang. Sebab apa? Jadi susah macam tu, jadi rumit macam tu. Sebab dalam mazhab dia orang sembelih korban ni adalah wajib. Itu dalam mazhab dia orang. Gitu. Ada pula dia kulit dia orang buang macam tu ya orang dia kan. Dia buang, dia tak buang terus, dia letak kat depan rumah. Ada pula geng-geng madrasah yang pergi kutip. Dia sana je ada geng-geng madrasah dia panggil, geng-geng sekolah pondok lah kat Malaysia ni. Ada sekolah pondok dekat Karachi tu banyak. Dekat tempat anak duduk tu, Gulshan Iqbal, ada 3 sekolah pondok. Satu tempat. Kalau kita macam Sungai Buloh, satu Sungai Buloh 3 sekolah, ada 3 sekolah pondok. Dan sekolah pondok tu pula dia mengaji sampai jadi mufti. Pondok kat kita ni jadi ngaji 3-4 tahun ya. Lepas tu duk bengong situ tak kerti apa lagi kan. Mengaji kat Pakistan ni Syekh, dia punya pondok dia tu mengaji sampai satu kelas dia panggil Darul Ifta, belajar nak jadi mufti. Tu di Pakistan. Dekat satu kelas tu sampai 20 orang belajar. Setahun tu 20 orang mufti dia buat keluar. Tu cerita. Baru dekat satu tempat Gulshan Iqbal. Tak cerita pula jiran sebelah lagi banyak kan. Jadi geng-geng madrasah ni selalunya budak-budak miskin. Dia belajar madrasah ni free. Kan? Bahkan ada orang jutawan dari Saudi hantar duit bagi kepada pelajar-pelajar ni. Tapi tak banyak lah, sebulan dia bagi lebih kurang RM10 lah, lebih kurang. Kan? Kita beli siapa rembat juga. Orang bagi rembat, rugi tak ambil kan. Orang bagi walaupun RM10 lebih kurang lah. Jadi geng-geng madrasah miskin-miskin dia kutip. Dia kutip sebab tu dia pergi jual. Lepas tu dapat duit. Lepas tu dia buat tabung madrasah dia. Itu berlaku di Pakistan sana. Tempat kita mungkin tak bersungguh sangatlah babak kulit ni. Wallahu a'lam lah begitu. Jadi hukum asal sembelih korban sunnah muakkad dalam 3 mazhab. Dalam mazhab Hanafi sembelih korban ni adalah wajib bagi keluarga yang mampu dalam mazhab lain. Dan juga kita kena ingat sembelih korban ni dia tidak boleh digantikan dengan duit. Kok mana pun kena sembelih juga. Lama dia kata kita tak sembelih lah, kita ganti dengan duit. Buat keluar duit bawa kat tabung masjid. Inilah korban saya pada tahun ni. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak seperti mana bab fidyah. Dia tak seperti mana bab apa lagi yang boleh ganti dengan beras, diganti dengan duit kan. Zakat fitrah. Zakat fitrah boleh ganti dengan duit kan. Patut bayar dengan beras. Rasa malas nak bayar beras tak bagi duit. Boleh. Zakat fitrah. Fidyah pun boleh. Kita bayar fidyah dengan beras, dengan makanan yang mengenyangkan. Tiba-tiba rasa rumit pada orang yang nak terima tu. Kita bagi duit. Boleh. Bagi duit ganti pada beras boleh. Tapi dalam bab ibadat korban tak boleh ganti dengan duit. Kok mana pun kena sembelih juga. Kok mana pun kau kena beli kambing,
Ataupun lembu ambil bahagian, kau kena sembelih lembu dan juga sembelih kambing. Hukum dia tidak boleh diganti dengan duit. Ingat situ insya-Allah. Jangan buat perangai lah. Buat perangai boleh. Anda tahu kan? Sebab apa tak boleh? Alasan dia senang. Ibadat korban ni, sembelih itu adalah syiar Islam. Kalau ganti dengan duit, tenggelam syiar Islam. Jadi sebab itulah kok mana pun mesti sembelih biar nampak syiar Islam itu sendiri. Hukum dia begitu. Okey. Cuma dalam ibadat korban yang asalnya adalah sunat, dia boleh tukar jadi wajib. Dia boleh tukar jadi wajib. Dan tukar wajib ni dalam dua sebab. Yang pertamanya nazar, yang keduanya ta'yin. Nazar tu pula dia ada 3 jenis nazar. Nazar tu ada 3 jenis. Yang pertama nazar, kita bernazar kerana kita, orang panggil apa kalau dalam kitab sebut kerana marah. Orang Kelantan panggil mecuk. Kita di kadang-kadang duk bergaduh dengan orang tau. Duk bergaduh lah gitu. Marah sangat, aku bernazar aku tak nak cakap dengan kau. Maksud tak? Dia nak marah sangat. Dia nak marah tu dia terkeluar ayat macam tu. Satu bentuk nazar. Yang kedua, nazar ni berbentuk muallaq, diikat dengan satu benda. Contoh, kalau sekiranya anak aku lulus periksa, aku nak sembelih korban. Contoh yang tu muallaq, nazar yang diikat dengan satu benda yang lain. Bermakna kalau anak lulus periksa, kenalah sembelih korban tu. Kalau tak payah sembelih korban. Faham? Ada yang ketiga, dia panggil nazar mutlak, semata-mata nazar. Aku bernazar nak sembelih korban. Tu ayat dia. Dia tak diikat dengan benda lain. Yang tu automatik kena sembelih korban. Jadi bila sebut nazar, sembelih korban asalnya sunat, boleh tukar jadi wajib. Dan nazar ni dia berlaku pada benda ibadat tau. Dia tak ada bernazar nak makan nasi, tak ada. Saya bernazar nak makan nasi, itu nazar bangang. Orang tak bernazar nak makan nasi, sebab makan nasi ni bukan ibadat sunat. Dia nazar-nazar ni berlaku pada benda yang sunat, ibadat. Sebab tu korban jadi. Sebab asal ibadat korban adalah sunat. Pasal tak? Nazar ni berlaku pada sembahyang sunat berlaku. Saya bernazar nak sembahyang sunat 2 rakaat sebagai contoh dia sebut kan. Ketika itu sembahyang 2 rakaat jadi wajib bagi diri dia. Walaupun namanya sembahyang sunat. Masa dia angkat nak niat tu, niat sembahyang sunat tau, bukan niat sembahyang wajib pula. Saja saya sembahyang wajib kerana nazar ke tak payah. Saja saya sembahyang sunat lah. Tapi masa dia nazar, disebabkan dia nazar, sembahyang sunat itu sudah menjadi wajib. Hukum dia. Boleh insya-Allah. Jadi nazar ni dia berlaku pada benda yang sunat. Benda harus tak berlaku. Makan nasi tak berlaku. Saya bernazar nak makan nasi. Saya bernazar nak pelempang orang. Tu nazar tak berlaku semua tu. Kalau ada kat nazar macam tu, kita pelempang tu kan nazar pula. Mari mana semua ni kan. Hukum dia begitu. Tak. Jadi dia boleh tukar. Yang pertama kerana nazar, yang kedua kerana at-ta'yin. At-ta'yin ni kita menentukan binatang tertentu untuk disembelih korban. Kita tarik lembu lah. Beli lembu ke beli kambing, tarik. Masa duk tarik kambing tu, orang tengok, tak pernah layak hidup tarik kambing. Hari ni tarik kambing ni kenapa? Contoh, biasalah nak jadi pengembala pula, dia gurau. Tak? Macam mana ni buat kambing ni? Tahun ni nak sembelih korban. Ni lah kambing ni lah sembelih korban. Dia pergi tunjuk kambing tu. Bila dia tunjuk kambing tu nak buat korban, dan kambing tu kepunyaan dia lah. Kepunyaan orang tak boleh. Kambing tu kawan dia punya. Kambing ni lah aku nak korban. Bukan dia punya, kawan dia punya. Tak boleh tu. Itu tak jadi wajib. Yang kita cerita ni kambing kepunyaan kita, dan kita dah beli, memang hak mutlak kita. Lepas tu kita pun tunjuk kambing ni aku nak korban. Ketika itu sembelih korban pada diri dia terhadap kambing itu adalah wajib. Faham jadi asal hukum korban itu adalah sunat, tapi dia boleh tukar kepada wajib. 2 faktor. Yang pertama kerana nazar, yang kedua kerana at-ta'yin, menentukan binatang tertentu untuk disembelih korban. Boleh insya-Allah hukum dia begitu. Okey, tak. Yang seterusnya, boleh tak kita korban untuk orang dah mati? Ni ramai orang nak tanya kan. Ada orang mati, dah meninggal, lepas tu kita nak sembelih korban untuk diri dia. Boleh ke tidak? Asal-asal untuk korban ni untuk orang hidup. Asal-asal kita sembelih korban untuk orang hidup. Kita dan juga keluarga kita. Dia bukan kawan-kawan, tak boleh. Dia pakat 4-5 orang kawan. Badi ambil seekor kambing. Berapa harga kambing? Contohlah kita letak RM300 contoh. Kau RM50, yang ni buat pula RM50. Pun cukup RM300. 6 orang lah contoh kan. 6 orang, 4 orang, 3 orang. Boleh lah. Aku matematik lemah. Ni problem aku sikit. Okey, dia pakat 5-6 orang ni kan. Impun duit untuk dapat RM300 nak beli kambing. Untuk buat korban. Adakah jadi ibadat korban? Tak jadi. Sebab kawan-kawan. Ingat Dan ibadat korban ni, kalau kita sembelih seekor kambing untuk kita dan family kita. Itu maksud dia. Faham Kita, anak kita, isteri kita je semua tu. Hukum dia.
Bermakna kita dan keluarga, tidak kait dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak buat, dia dengan keluarga dia pula. Faham jadi disebabkan itu, kalau kawan-kawan pakat duit untuk 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian lembu, korban itu tak jadi. Kalau sembelih juga, dia bukan jadi korban, dia hanya sembelihan biasa saja. Kalau dia bagi ke orang, dapat pahala sedekah, bukan pahala korban. Faham Pahala dapat, sedekah ni mesti dapat pahala Syekh. Cuma ibadat korban tak dapat lah. Pahala korban tu tak dapat hukum. Ya, insyaAllah. Timbul persoalan, macam mana pula kata kita nak korbankan untuk orang yang dah mati. Bila kita nak korbankan untuk orang dah mati ni, kita kena ingat 2-3 bentuk. Yang pertama, korban kerana wasiat. Orang tu masih hidup tu dia nak mati. Nafas nak keluar tu kan. Dia kata pada anak dia ni, kalau aku mati tolong korbankan untuk aku. Dia wasiat. Dia bagi pesanan. Bila dia bagi wasiat ataupun pesanan, bila dia mati, kita nak sembelih korban untuk orang mati, boleh ke tidak? Boleh. Hukum adalah boleh. Bahkan kena buat sebab tu wasiat. Satu. Yang kedua, kita buat ibadat korban ni bukan khusus untuk dia, tapi kita buat kerana untuk adik beradik, termasuk ahli keluarga kita. Tadi nak sebut asal-asal ibadat korban ni untuk kita dan keluarga kita. Bini kita, anak kita. Contoh, anak kita seorang mati, contoh. Kita ibadat korban, di samping anak kita dah mati, masuk sekali tu kan, kita niatkan untuk dia. Boleh tidak? Itu pun boleh. Sebab dia termasuk bawah ahli keluarga kita. Yang timbul masalah ni, kita ibadat korban khusus untuk orang dah mati. Faham? Itu isu dia. Ada orang tu dah mati, bapak kita dah meninggal lah contoh. Kita pun sembelih korban untuk apa? Untuk bapak aku dah mati tu. Boleh ke tidak? Persoalan. Mazhab Hambali boleh. Mazhab kita tak boleh. Ingat dalam mazhab Hambali boleh, dalam mazhab kita tak boleh. Kenapa mazhab Hambali kata boleh? Sebab dia kiaskan kepada infak untuk orang lain adalah boleh. Contoh, kita ni macam mana orang berhutang dengan kita. Atau kita berhutang orang. Jadi kita nak bayar hutang. Kita nak bayar hutang, cari-cari orang yang tukang bagi hutang tu dah hilang pah mana tak tahu. Contoh. Baru kita ada duit, kita pun cari tuan. Cari-cari tak ada, cari tak ada. Last sekali kita ambil keputusan, ambil duit, borol dalam tabung surau, niat infak untuk orang tu. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi yang ibadat korban orang dah mati, kiaskan pada hukum tadi. Faham? Dia kiaskan hukum tadi. Disebabkan itu mazhab Hambali kata boleh. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i kata tak boleh. Sebab tak ada nas yang kata boleh. Nas Nabi Muhammad tak pernah buat, sahabat Nabi tak pernah buat. Disebabkan Nabi, sahabat tak pernah buat, maka hukumnya tak boleh. Kata mazhab kita Syafi'i. Lepas tu dikukuhkan pula dengan beberapa ayat Quran, antaranya la taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang itu tidak boleh menanggung dosa kawan dia. Kalau dosa kawan dia tak boleh tanggung, pahala kawan dia pun tak boleh tanggung. Faham? Itu adalah ulasan di dalam mazhab-mazhab. Tapi dalam mazhab Hambali boleh kita nak korbankan untuk orang yang dah mati secara khusus untuk orang mati tu. Tapi kalau kita nak ibadat korban dan dia termasuk ahli keluarga kita, yang tu boleh, memang boleh. Ulama semua kata boleh, termasuk imam kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu hukum dia. Okey, berapa dah? 3. Yang seterusnya, binatang yang untuk dibuat sembelihan. Binatang yang dibuat sembelih itu macam mana pula binatang tu? Yang pertamanya, binatang tersebut mesti binatang ternakan. Dia tak boleh binatang yang bukan ternakan, tak boleh. Kucing, ayam tak boleh. Tu jimat belanja dah tu. Kan? Kalau kucing tu Vietnam lah. Vietnam sembelih korban. Kita doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar kat tepi juga. Habis kucing yang per hari Vietnam kata dia kan. Pergi mampulah dia. Vietnam tu. Kita jangan. Kan? Kita ayam yang boleh makan tu kan. Tak boleh. Kalau kita sembelih ayam tu korban, tak boleh. Dia beli 10 ekor 10 ekor ayam. Ini adalah sebagai ganti kepada satu bahagian bagi lembu. Tak boleh. Merapu semua tu. Tak boleh. Arnab semua tak boleh. Yang boleh asal daripada 3 binatang tadi kita sebut awal. Unta, lembu dan juga kambing. Unta, lembu, adik-beradik dia kerbau. Contoh. Boleh. Kambing, adik-beradik dia kibas. Boleh. Selembu boleh tak? Ada satu ekor binatang namanya selembu. Seladang berkahwin dengan lembu, dapat anak namanya selembu. Orang zaman sekarang kan hebat. Dia kahwinkan habis. Dia kahwinkan lembu dengan kambing, babi dengan kambing, dapat anak nama Bambing. Kan? Dia gabung kan. Contoh. Jadi timbul persoalan, boleh ke dijadikan sebagai binatang korban? Yang binatang korban itu adalah selembu. Seladang bukan binatang ternakan. Lembu binatang ternakan. Betul tak?
Jadi bila kahwinkan boleh ke tidak? Kaedah dia, satu kaedah, iza ijtama'al halal wal haram wal haram. Apabila bercantum benda halal dan haram, maka diberatkan kepada haram. Kalau kita beli kain pelikat, harga kain pelikat tu RM10, RM9 duit halal, RM1 duit haram, kain pelikat itu dikira sebagai haram. Faham Ni kita beli kain pelikat. Berapa? RM10 harga ni. Okey, fine. RM9 duit aku, betul. RM1 duit rasuah. Contoh. Kain pelikat itu dikira sebagai kain pelikat rasuah. Walaupun majoriti itu adalah halal, minoriti itu adalah haram. Iza ijtama'al halal wal haram ghalibal haram. Maknanya haram, kain Okey, babi kahwin dengan kambing. Dapat bambing tadi. Adakah bambing tu boleh dimakan? Soalan. Babi tak boleh makan, kambing boleh makan, betul tak? Boleh makan kambing. Kalau kambing tak boleh makan, mampulah kita. Cerita kambing boleh makan, babi tak boleh makan. Tiba-tiba babi dengan kambing dikahwinkan, dapat anak nama bambing. Bambing tu boleh makan ke tidak? Jawabnya tak boleh makan. Sebab iza ijtama'al halal wal haram ghalibal haram. Faham Bila berkahwin di antara halal dan haram, maka diberatkan kepada yang haram hukum. Okey. Seladang bukan binatang ternakan. Lembu binatang ternakan, dikahwinkan, dapat anak nama selembu. Jawabnya boleh ke tidak? Tak boleh. Jawabnya tak boleh dibuat sebagai korban, insya-Allah. Dan kita sebut yang boleh ni memang asal-asalnya ternakan. Kuda tak boleh sebab kuda bukan binatang ternakan. Dia adalah binatang tunggangan, dijadikan sebagai ternakan. Ingat, yelah zaman sekarang orang tak naik kuda dah. Zaman sekarang ni orang naik kereta Merc, BMW, betul tak? Mini Cooper, atau orang kaya lah tu. Dia naik kereta-kereta canggih macam tu kan. Tapi kalau zaman sekarang disebabkan ada kenderaan macam tu, kuda ni orang tak apa nak naik dah. Tapi ada orang buat ternakan kuda. Boleh ke tidak nak buat korban? Jawabnya tak boleh. Faham Ingat tu, ingat asal-asal hukum gitu. Okey. Binatang ternakan. Yang kedua, binatang walaupun binatang ternakan, tapi kalau ada unsur-unsur yang kita nak sebut ni menyebabkan binatang tu disembelih korban, jadi korban tak sah juga. Apa dia? Yang pertama, bila binatang itu buta. Kambing, okey dah. Kambing tu boleh sembelih korban lah. Tiba-tiba kambing tu buta dulu. Ni kambing Kasim Selamat. Contoh Kasim Selamat punya kambing. Yang tu tak boleh disembelih korban. Kalau sembelih juga tak sah sebab cacat. Mata buta. Ataupun buta sebelah. Ni lanon punya kambing pula. Kambing lanon. Boleh ke tidak buat sembelih korban? Tak boleh. Tak boleh. Apa lagi? Dia yang sakit menyebabkan dia tak lalu nak makan pun tak boleh. Ada kadang-kadang dia sakit, demam lah kot kambing tu, lembu tu, unta, demam tengok rumput pun tak lalu. Contoh kita tak larat nak bagi Panadol, duk demam situlah si kambing tadi tu kan. Binatang macam ni tidak boleh dibuat korban, tak boleh. Apa lagi? Binatang yang tempang, tak boleh. Tempang. Apa lagi? Binatang yang tulang dia patah pun tak boleh. Kena langgar kereta, patah kaki tu kan. Boleh ke tidak dibuat korban? Jawabnya tak boleh. Walaupun binatang tu binatang ternakan, tapi kalau ada benda-benda macam ni yang kita sebut tadi, ketika itu binatang korban itu dibuat korban juga, maka korban tidak sah. Itu kena ingat. Dia ada larangan-larangan juga lah yang kita kena ambil perhatian juga, insya-Allah. Gitu. Ada pula kalau kita sembelih makruh. Ciri-ciri pada binatang tertentu. Bila? Contoh macam binatang tu tanduk dia patah. Yang tu boleh buat korban tapi makruh. Nampak? Ada kan lembu dia lah buah sangat lembu ni. Lembu beyond control. Tak boleh nak kawal kita ni kan. Dia ni duk nak masuk kandang dia langgar sana, langgar sini, gaduh sama-sama dia, patah tanduk sebelah. Contoh. Okey, kita nak sembelih lembu tadi, boleh tidak? Boleh. Tapi hukum sembelih dengan lembu tadi adalah makruh. Faham? Ataupun binatang yang telinga tak ada. Jupin telinga ni orang potong buang boleh kan, buang terus. Ataupun kita tebuk. Nampak ada separuh tebuk tu kan. Telinga tebuk, potong. Yang tu kalau sembelih korban boleh ke tidak? Boleh, tapi makruh. Tapi hukumnya makruh Ingat situ insya-Allah. Apa lagi? Binatang yang dikasih. Kita kasih, kita ketuk dia punya kemaluan tu kan. Bila kita ketuk kemaluan dia tu, dia hukum kasih ni boleh pada binatang yang dimakan. Kalau kita nak kasih pada binatang yang dimakan tu boleh. Sebab bila kita kasih binatang tu, nanti dia akan bertambah daging dia. Jadi banyak keuntungan kita kan. Tapi kalau binatang yang tak dimakan daging dia, jangan dikasih. Kucing. Jangan. Apalah salah kucing tu? Pergi kasih kawan tu kan. Termenung kawan tu seminggu. Apa salah aku? Kan? Jangan buat pada kucing. Sebab orang tak makan kucing.
Tapi kalau binatang yang dimakan dagingnya, kita kasih supaya dia ni jadi lalu makan. Bila lalu makan, dia punya daging lagi banyak. Yang tu dibenarkan. Walaupun tak berapa bagus. Dia tak berapa bagus sebenarnya, tapi dibenarkan lah. Jadi kita ada lembu ni, lembu orang kasih lembu tu. Gemuk lah lembu tu kan. Kita dah buat korban binatang lembu yang dikasih tadi. Boleh tidak? Boleh. Tapi makruh. Hukumnya lah makruh. Gitu. Apa lagi? Binatang yang tak ada gigi. Kambing tak ada gigi. Contoh. Ni tak gosok gigi pun lama ni. Sampai luar habis gigi kan. Kambing ni contoh lah. Jadi boleh ke tidak kita sembelih binatang tadi untuk jadikan korban? Jawabnya boleh. Tapi hukumnya adalah makruh. Hukum insya-Allah. Okey. Apa lagi? Sembelih korban. Waktu sembelih korban. Waktu sembelih korban ni dia bermula daripada selepas sembahyang raya. Kita sembahyang start apa setengah sini. Masa surau apa ni surau Subang Suria tu pukul 8. Pukul 8 sini 8.30. Anak tahu sebab anak khutbah kat situ esok. Kan? Dia pukul 8. Okey, bila kita habis dia sembahyang raya, masa tu dah start dah kita boleh sembelih korban. Berhenti dia bila? Maghrib pada hari akhir tasyrik. Hari tasyrik yang terakhir. Iaitu hari yang ke-13 Zulhijjah. Kita raya ni 10 Zulhijjah kan. Jadi hari tasyrik, hari 11, 12, 13. Maghrib tu, bila azan maghrib dah tu tak boleh. Faham? Sebelum tu boleh. Start daripada sembahyang raya pun boleh. Lepas pada sembahyang raya tu, dibenarkan dah kita nak sembelih korban. Kalaulah dia pergi sembelih korban sebelum sembahyang raya, sembelih korban tu tak jadi korban, sembelih biasa je. Kalau korban tu korban wajib, dia kena cari lembu lain pula pergi sembelih. Contohlah orang sembahyang subuh, sembelih dah Pak Haji ni kat belakang. Brom-brom sembelih kan. Loraknya Pak Haji, oi. Kan? Contohlah dia buat kerja macam tu. Contoh, kan? Adakah korban dia sah? Jawabnya tak sah. Yang sunat tak ada masalah lah, sebab sunat tak boleh nak qada kan. Tapi kalau wajib, dia pergi ta'yinkan binatang yang dia sebut tadi. Binatang ni akan nak buat korban. Ni lepas subuh, orang dah sembahyang subuh, habis sembahyang subuh dia pergi sembelih dah binatang tadi. Sudah. Macam mana nak buat? Dia kena ganti tu. Sebab apa? Sebab dia dah jadi korban yang wajib. Tiba-tiba dia sembelih binatang tadi sebelum waktu korban. Ketika itu dia kena cari kambing yang lagi baik daripada binatang yang ditunjuk tadi untuk jadikan sebagai sembelih korban. Faham jadi sabarlah dulu, relax dulu. Jangan gaduh sangat. Relax dulu, lepas pada tu sembelihlah. Kau nak sembelih pun kan. Hukum dia begitu. Dan yang kita nak sembelih ni malam boleh, siang pun boleh. Jadi kita nak sembelih dalam start daripada 10 Zulhijjah lepas sembahyang raya, lepas tu hari 11, 12, 13. Bila nak sembelih tu? Siang, malam. Siang pun boleh, malam pun boleh. Cuma yang paling afdal waktu siang. Yang paling afdal pada waktu siang. Dan lagi afdal disembelih tu sejurus daripada sembahyang raya. Itu lagi baik. Lepas sembahyang raya tu pakat-pakat mari sembelih, lagi cun. Itu lagi baiklah. Kita balik rumah dulu, tukar pakaian apa mari kan. Kita orang Malaysia, Arab tak Arab, Pakistan, dia sembelih korban tu, habis tu Pak Imam tu turun pergi sembelih tu. Tu Arab punya style. Pakistan punya style. Orang Malaysia tak, dia balik kena tukar pakaian dulu. Ni pakaian sembahyang Syekh, tak berapa elok. Kata orang Malaysia. Kita orang Malaysia. Sebab tu afdal sembahyang raya ni tengah padang. Sembahyang raya ni afdal buat di tengah padang. Pergi kat negara Arab, orang sana sembahyang raya tengah padang. Malaysia tak buat sebab takut hujan. Tengah sembahyang pakai baju lawa-lawa pula. Tengah sembahyang hujan turun, habis baju raya ini. Masalah kita. Tapi kalau dekat negara Arab, dia jarang hujan tempat dia orang. Pakistan pun jarang hujan. Anak duduk Pakistan 4 tahun, hujan jumpa 2 kali je hujan. Selama 4 tahun tu 2 kali jumpa hujan duduk Pakistan. Jadi sebabkan tempat dia orang susah nak hujan, tak pelik dia orang ni selalu sembahyang raya di tengah padang. Anda duduk Pakistan, anda tak pernah sembahyang raya dekat masjid, tak pernah. Selama duduk Pakistan tu, kalau raya 4 kali raya tu, 4 kali raya tengah padang. Sama belajar dulu tengah padang. Mari pergi Pakistan semua kan. Dahsyat sana. Lepas tu kalau Aidil Adha ni, dia buat keluar sekali binatang-binatang. Nak pergi sembahyang raya, dia tarik kambing ni. Sebab kita tak buat. Cuba buat sekali, tarik kambing. Ingat tarik kambing tu, dia tarik anjing pula. tarik babi. Saya ternak babi ustaz, kata dia. Bapak dia. Allah Rabbi. Okey, start. Apa lagi pembahagian daging korban. Okey, pembahagian daging korban. Pembahagian daging korban ni dibagi pada 1/3. Dibagikan kepada 1/3. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakulu minha wa ud'imu al-ba'isul fakir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging korban ni yang pertama
makanlah daripada daging korban. Satu. Yang keduanya wa ut'imu al-ba'is, kau bagilah bagilah sedekah. Bagilah sedekah kepada al-fakir, orang-orang miskin. Yang tiganya kita buat makan untuk panggil orang lain, jiran-jiran tetangga. Sana. Daging korban tu kita buat 3 bahagian. Satu untuk kita makan, satu lagi untuk sedekah, yang ketiganya untuk jiran tetangga. Buat senang insya-Allah, daging korban insya-Allah. Cuma jangan tambah pula satu lagi bahagian. Dia kadang dia masa dia tu buat 3 bahagian, dia buat satu lagi bahagian. Untuk apa? Untuk pelapah dengan tukang sembelih. Jangan, haram. Ingat siapa yang pergi buat satu lagi tu buat 4 bahagian pula. Dia susun jadi 4 bahagian kan. Satu bahagian untuk siapa ni? Yang ini untuk pelapah dan juga untuk penyembelih. Hukum kita tambah lagi satu bahagian tu adalah haram. Tak boleh. Dah tu pelapah dengan penyembelih nak ambil yang mana? Rembatlah salah satu 3 tu. Pergilah ambil sikit ni sikit-sikit nak bagi. Pesan tak? Senang hukum insya-Allah. Ambil ni sikit bagi pada tu. Jangan tak satu bahagian khusus, jangan. Kalau buat satu bahagian khusus untuk diberikan pada penyembelih dan pelapah, hukum adalah haram. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah larang Ali bin Abi Thalib. Ada hadis tu. Beringat sikit insya-Allah gitu. Okey. Yang seterusnya, orang nak simpan daging korban, boleh ke tidak? Boleh ke tidak nak simpan daging korban? Dia awal-awal Islam dulu Nabi Muhammad tak bagi. Awal-awal Islam dulu memang Nabi Muhammad tak bagi. Sebab masa tu problem dia makanan tak cukup. Sebab tu Nabi Muhammad kata kalau kau nak simpan pun sekadar 3 hari, tak boleh lebih. Tapi bila datang satu zaman, daging korban pun dah banyak, orang pula tak lapar, baru Nabi Muhammad kata boleh simpan. Nampak? Jadi dalam keadaan kita sekarang Malaysia tak jadi masalah simpan tak simpan. Kita nak simpan pun tak apa, tak simpan pun tak apa. Sebab tak ada orang lapar, orang kenyang semua. Bahkan orang tengok daging lembu pun dah muntah banyak sangat. Itulah sini meluat tengok daging kambing kan. Cerita bulan kita bila datang raya ni kan. Begitu hukum. Yang seterusnya ada sikit penambahan berkenaan dengan korban ni. Dia bila kita nak sembelih korban ni, selalunya orang yang sembelih, orang empunya lembu tu sembelih sendiri, itu yang paling baik. Kita ada kambing, kita sembelih sendiri kambing tu lagi baik. Itu yang paling baiklah kalau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW macam tu. Jadi macam lembu 7 bahagian, takkan 7 orang nak pergi kat tengkuk lembu tu berebut aku. Itu kerja bangang dia bagi. Dah tak ada kerja kan. Jadi macam nak buat? Timbullah satu isu dipanggil sebagai wakil. La yajuzul wakil an yuwakkila illa bi iznil muwakkil. Dia seorang wakil ni tidak boleh melakukan satu tindakan kecuali mendapat keizinan daripada pewakil. Kita wakilkan, mesti ada izin. Bermakna kita kena mengizinkan kepada tukang sembelih untuk sembelih korban kita. Faham? Cuma adakah mesti pergi bersalam? Itu satu persoalan. Orang kita kena pergi bersalam. Saya wakilkan. Saya terima wakil. Yang kedua pula saya wakilkan. Aduh, penat ni kau. 7 orang nak bersalam tu kan. Adakah perlu bersalam? Tak semestinya. Dengan cara kita buat kertas tu, surat tu kan, yang kita tulis nama fulan, itu pun dah memadai sebenarnya. Sebab kaedah Islam al-kitabatu kal khitabah. Menulis itu seperti mana bercakap juga hukumnya. Nampak? Kalau ikut undang-undang Islam, Syekh, ikut fiqh lama, masa kita jual beli, kita kena ada akad jual beli. Saya beli, saya jual. Bi'atu wa ishtaraitu. Saya jual, penjual kata, pembeli kata saya beli. Kalau ikut undang Islam. Berlaku pada benda-benda besar, benda kecil tak payah. Beli coklat 30 sen, saya beli, saya jual. Oh, bagusnya dia ni. Kan? Tak payah, tak apa. Yang kita cerita ni benda-benda besar. Nak beli handphone, berapa harga ni? Macam handphone Nana ni 300 contoh. 300.5 kan handphone macam mana. Yang ni back tu washtara itu. Kena back tu washtara itu. Saya beli, saya jual. Tak payah sebut back tu washtara itu. Cakap Arab pula, temenung Cina. Back tu apa benda kan? Cakap kau Melayu lah, saya beli ya, saya jual. Tak kira lah siapa start dulu. Penjual yang start dulu ke pembeli start dulu, tak ada masalah. Sekarang ni orang tak pakai dah kaedah pakai back tu washtara tu bercakap ni. Tulis pesan tak? Jadi resit. Kita pergi dekat ada store, kita jual beli tu, bila kita bayar duit dia bagi resit. Yang tu macam akad dah tu. Itu dah pun dah memadai. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bila kamu berhutang dengan satu hutang, tulis. Di situ dalil mengatakan ada bentuk tulisan. Terkeluarlah satu kaedah al-kitabatu kal khitabah. Bercakap itu seperti mana hukum, menulis itu hukum ni seperti mana bercakap juga. Jadi bila kita asal hukum fiqh dulu, dia tak ada tau dua dokumen ni. Asal dokumen ni tak ada. Just cakap saya beli, saya jual. Sekarang ni pakai sistem dokumen, lagi baik. Faham? Serupa juga dalam bab kita ibadat korban tadi.
Nak korban ni, adakah kita kena jumpa dia, saya wakilkan diri saya kepada fulan-fulan? Tak payah. Kau tulis dekat kertas tu pun sudah memadai. Yang tukas boleh pun tengok kertas. Okey, kan boleh. Selesai masalah. Betul tak? Sebab kaedah al-kitabah kal khitabah. Mudah insya-Allah. Jadi tak payah awak pada pening. Ni kadang-kadang awak pening, dia kata mesti juga wakil. Oh, kalau mesti juga wakil, macam mana yang kita dah sembelih korban dekat Kamboja tu? Semua kena pergi Kamboja. Saya wakilkan kepada penyembelih. Lepas tu balik pula Malaysia. Kan bangam ni kerja. Betul tak? Padahal hukum dia senang. Kita tulis dalam dokumen, itu pun sudah memadai. Hukum dia begitu. Yang seterusnya, orang Timur juga masalah bagi daging korban kepada orang kafir. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak kita bagi daging korban ni kepada orang kafir? Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tak pernah halang kamu melakukan kebaikan, keadilan kepada orang bukan Islam yang tak serang agama kamu, tidak mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Hendaklah kamu melakukan keadilan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang melakukan keadilan. Bermakna dari ayat ini menjadi dalil, kalau kita nak bagi daging korban kepada orang kafir, hukumnya adalah boleh. Jiran kita orang kafir, kita ambil daging korban bagi kafir, boleh tidak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau orang kafir lawan Islam, itu tak boleh. Cua soilek, itu tak boleh. Bagi dia kan, sebab dia hina lah apa kan, itu tak boleh lah. Yang kita cerita ni orang Islam yang tak cari pasal, dia pula mempertahankan Islam, contohlah kan. Dia kafir tapi Islam ni bagus. Kenapa kau cua soilek hina Islam punya agama? Kau kena belajar Islam lah. Kau tak faham lah jadi macam ni. Cina sama situ, aku pun pening. Kan? Contoh kan. Kalau macam ni kita nak bagi, kau ni boleh. Tapi kalau yang tak faham, dah lah, bukan tak faham, dia faham, pergi lawan. Dia ada satu lagi, orang hina Islam ni sebab dia tak faham. Anak kalau orang macam ni, anak boleh tahan lagi. Anak tak kisah. Dia hina lah, kau tak faham. Kita kena jumpa cerita, senang macam ni Islam ni. Oh ya ke? Minta maaf lah, saya tak tahu. Okey macam tu. Dia ada satu lagi, dia dah tahu dah. Kita tak larang nak cerita dah. Duk lawan juga. Yang ni memang jenis mangkuk ayun. Nampak tak? Yang tu memang jenis jahat. Ni jenis jahat. Yang ni ada problem. Kalau ada orang macam ni, boleh tak kita bagi daging korban pada dia? Yang tu tak boleh. Yang kita cerita boleh ni, dia tak lawan Islam, dia tak hina Islam, dia okey dengan Islam. Silap ribulan dia boleh pertahankan Islam. Pada ketika itu, kalau kita nak bagi daging korban pada dia, hukum dia boleh. Hukum dia harus, insya-Allah boleh. Apa lagi hukum berkait dengan korban? Ni orang potong kuku, ni potong rambut, bulu-bulu dekat badan ni kan, nak potong. Start daripada Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampailah kita korban, tidak digalakkan kita potong segala bulu-bulu kat badan kita dan juga kita punya kuku. Start daripada 1 Zulhijjah tau. Sebab Nabi Muhammad SAW sebut, idza ra'aita hilala Zulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, 1 bulan lah. Bila 1 bulan kau nampak Zulhijjah, kuku jangan potong, rambut-rambut, bulu-bulu jangan potong. Ustaz panjang lah ustaz, takkan 10 hari panjang-panjang pun. Relax lah maknanya, kalau kau panjang sangat, nampak sangat, tak pernah potong. Kan? Isu dia. Jadi cerita dia sekarang, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 hari bulan tu, kita digalakkan tidak potong kuku. Tak galakkan kita potong bulu-bulu dekat badan. Kita lepas daripada sembelih baru kita potong. Tu afdal dia. Hukum dia begitu. Yang lain, kita tahun ni raya haji pada hari Jumaat. Kita pun semayanglah raya. Semayang Jumaat macam mana agak-agak? Dia persoalan semayang Jumaat. Bagi mereka yang telah semayang sunat Aidul Adha, dia dah semayang sunat raya tu, tidak wajib lagi dia semayang Jumaat. Tapi kalau dia pergi juga semayang Jumaat, hukum pergi tu adalah sunat. Tapi majlis semayang Jumaat perlu diadakan juga. Pak Imam tu kena pergi. Jangan dia tak relax tahun ni. Kepala bapak dia. Semayang Jumaat kena buat juga. Sebab ada di kalangan ramai-ramai manusia, mungkin ada yang tak pergi semayang raya ke sana, yang bagi dia semayang Jumaat tu wajib. Jadi dia kena pergi semayang Jumaat. Pagi-pagi Pak Imam pula MC. Kan jadi hal. Betul tak? Jadi semayang Jumaat tu perlu diadakan juga. Majlis semayang Jumaat kena ada. Tapi kalau orang tu dah pergi semayang Jumaat, semayang raya, adakah semayang Jumaat bagi dia wajib? Jawabnya tak wajib dah. Hukum pergi tu adalah sunat saja. Hukum ni. Boleh insya-Allah hukum. Apa lagi? Perbezaan di antara akikah dan korban. Apa perbezaan di antara korban dengan akikah? Dia beza sikit dia. Dia tak ada banyak sangat beza dia. Antaranya daging akikah dengan daging korban ni afdal kita bagi ke orang dalam keadaan mentah. Daging akikah afdal kita bagi ke orang dalam keadaan yang dah masak. Daging korban tu kita masak dulu. Daging akikah kita masak dulu. Kita masak, baru kita bagi ke orang, tu afdal. Tapi kalau kita nak bagi yang dah mentah boleh, tak ada apa pun.
Nak bagi yang mentah boleh, tak ada masalah apa hukum adalah boleh. Tapi afdal kita bagi yang dah masak, itu lagi baik. Daging korban tak, daging korban kita bagi yang mentah tu. Tu afdal bagi daging korban. Daging akikah ni sunat kita masak manis. Yang sebab itu tukang masak pastikan orang Kelantan dan orang petani. Sebab dia masak memang bergula lah kan. Orang Melaka dia pedas sikit. Jadi kena tu sikit lah. Sebab apa? Sebab sempena pada si anak. Harapannya mudah-mudahan anak tu berakhlak dengan akhlak yang manis. Itu tujuan dia. Kalau bubuh orang Melaka, akhlak anak akhlak pedas. Kan? Pedas sikit. Jadi kontrol lah sikit pedas tu. Orang Kelantan dia masak mesti bergula. Anak masa belajar di Pakistan, kita masak sendiri. Duk masak-masak Arab duk masak kat tepi kita, Pak Arab Oman. Anak tengah masak tu bergula. Arab tengok, dia tak tepi tangan. Majnun, dia kata. Gila, bergula dalam makanan. Tu Arab. Sebab dia masak tak pernah bergula. Tiba-tiba kita orang Kelantan bergula, dia kata kita gila. Boleh ke Pak Arab? Arab kan? Pandailah Pak Arab tu. Majnun, anak kena majnun lagi tu. Majnun entah majnun. Kenapa majnun? Kau bergula dalam makanan? Majnun. Ada juga Pak Arab macam tu kan. Biarlah ke dia. Okey, satu. Yang kedua perbezaan dia, disunatkan selagi boleh agar tulangnya tidak dipatahkan. Bahkan ia hanya dipotong pada sendinya sahaja dengan harapan agar anggota anak itu selamat dan baik. Akikah ni kita jangan dok tetap apa dipecahkan tulang, jangan. Dia jadi bimbang rapuh tulang anak. Jadi sempena pada anak kan. Jadi kalau nak potong sendi tu. Tu daging akikah. Korban tak jadi masalah. Kalau korban kau nak pecah-pecah lah, tak ada sempena siapa-siapa pun. Akikah tak. Dan tu ustaz takkan nak ranggah bersama-sama macam tu. Ranggah je lah. Kan? Hukum dia begitu. Bukan haram ni, makruh. Tidak haram. Kalau kita nak pecahkan juga tak apa. Tapi sebab dia ada sempena kepada si anak, sebab itu daging akikah tidak digalakkan kita pecahkan tulang dia. Hukum dia begitu. Okey, daging akikah disunatkan agar dihadiahkan kaki akikah kepada bidan dalam keadaan mentah tanpa dimasak. Kerana Fatimah radhiyallahu anha telah melakukannya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kalau daging akikah kita sembelih, kita ambil peha kanan tu, kita bagi kepada untuk bidan. Itu lagi baik. Itu kalau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Fatimah radhiyallahu anha dapat Hasan dan Husain tu Nabi Muhammad sembelih akikah, Nabi kata kau ambil tu Fatimah bagi pada bidan. Benda ni berlaku jadi hukumnya adalah sunat gitu. Habis. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan tak berkait dengan korban akikah ni? Sila. Fadhal. Mana? Daging akikah nak bagi orang kafir boleh ke tidak? Boleh, tak ada apa pun. Hukumnya adalah boleh, cuma kurang digalakkan. Tapi kalau nak bagi hukumnya adalah boleh. Tak jadi cacat apa pun kepada daging akikah tu. Boleh. Boleh. Kita buat daging akikah, kita buat kenduri makan, panggil sekali orang bukan Islam datang makan sekali, boleh ke tidak? Hukumnya boleh. Okey, soalan lain, sila. Solat. Jumaat tak wajib buat, tapi sembahyang Zuhur kena buat. Tak sembahyang dak itu. Sembahyang kena sembahyang lah. Sembahyang Zuhur lah. Apa dia? Terangkap macam mana? Kita sembahyang Zuhur. Jadi bila kita dah sembahyang raya, adakah kita boleh nak sembahyang Jumaat? Boleh. Tapi hukum sembahyang Jumaat tak jadi wajib dah. Jadi sunat dia. Faham? Jadi kalau kita tak sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur lah. Faham? Dia sembahyang Zuhur lah. Tapi majlis sembahyang Jumaat tu kena buat. Masjid tu kena buat sembahyang Jumaat. Nanti sebab ada orang yang tak sembahyang raya tu, yang sembahyang Jumaat bagi dia wajib, dia kena datang sembahyang Jumaat dah. Faham tak? Tapi adakah orang yang tak sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Jumaat tu tak sembahyang? Tak, kena sembahyang. Sembahyang Zuhur lah. Tak sembahyang pula. Relax lah, aku dah sembahyang tadi. Bapak dia. Kena sembahyang tak? Sembahyang Zuhur tu kena sembahyang. Tapi wajib pergi Jumaat tu tak wajib dah. Faham tak? Yang pergi sembahyang Jumaat tu sendiri tak wajib. Hukum dia begitu. Okey, ada soalan lain. Sila Haji. Kenapa 7 bahagian seekor lembu? Apa hikmah? Wallahu alam. Tu tanya Allah Taala lah. Itu kan. Anda tak tahu wallahu alam kenapa 7 kan? Wallahu alam. Sila. Sumbangan yang datang daripada syarikat korporat ke mana nak buat sumbangan syarikat korporat untuk sembelih korban. Dia bagi kan korban. Itu problem dia.
Sebab tu kalau orang tanya anak kata cuba dia tidak sembelih atas nama syarikat, diwakilkan kepada orang tu sembelih untuk keluarga dia. Faham? Macam kita sembelih akikah ni tak semestinya kita buat untuk anak kita. Kita boleh buat akikah untuk kawan kita, boleh? Anak kawan kita kan. Kita ni rasa dah kaya sangat, duit dah banyak. Lepas tu tanya, anak kau dah akikah ke belum? Belum, tak apa. Aku akikahkan untuk anak kau. Bagus ni mamat ni. Contoh kan. Dia pun buatlah akikah. Boleh tidak? Boleh. Hukum kita akikahkan untuk anak kawan kita boleh. Tetapi yang paling baik kita buat untuk anak kita lah. Anak kita tak buat anak orang. Tu pelik tak agaban lah. Kan? Okey, sekarang ni ada syarikat-syarikat tertentu dia buat korban. Mana ada nisbah pada syarikat, dia nisbah pada keluarga. Jadi cadangan anak syarikat tu diwakilkan kepada keluarga ni. Faham tak? Biar keluarga tu buat untuk keluarga ni. Faham? Syarikat nak ambil nama, ambil lah. Syarikat selalu buat sebab nak ambil nama. Tu ya tujuan dia. Tapi dia bagi pada satu keluarga, sembelih korban untuk keluarga itu. Dan carilah keluarga yang miskin. Nampak keluarga yang memerlukan apa kan? Ambillah lembu di, kau sembelih korban untuk keluarga kau. Buat itu lagi baik. Sebab tidak ada syarikat untuk buat korban. Tak ada. Tapi ada orang buat nak bagi, baik kita rembat dia. Ambil, jangan tak ambil. Tak boleh. Sebab tak ada dalam hukum. Bangang, ambil. Jangan tak ambil. Ambil. Lepas tu kita cari. Orang suka masjid cari. Mana orang yang rasa perlu kepada korban. Kita kata ni, aku nak ambil lembu ni, ada orang bagi. Ni kamu ni orang memerlukan. Aku nak buat nama kau korban tahun ni, lembu ni. Boleh ke tak? Member nak, mesti nak punya member tu kan. Apa buah nama dia? Anak rasa tu lagi baik, lagi sihat. Gitu. Allahu'alam. Okey, soalan lain. Seladang, Allahu'alam. Seladang boleh makan ke tak? Tak tahu, anak tak tahu. Allahu'alam. Anak tak pernah jumpa hukum sembelih makan seladang. Nanti anak cek dulu lah. Anak semak dulu. Allahu'alam. Minta maaf lah itu. Kena bagi tahu. Sebab wakil-wakil ni ataupun wakil ni mesti memaklumkan pada orang yang kena wakil. Kok mana pun kena bagi tahu. Wallahu a'lam. Sila bang. Apa dia? Nazar. Yes. Tak. Itu bukan nazar. Dia tidak dikira sebagai nazar. Kalau dia buat juga itu sekadar sumpah biasa. Sebab nazar ni antara syarat-syarat ni kena bersumpah. Nanti kita akan bincang panjang lebar tentang nazar. Patutnya kita start dengan tajuk sumpah, lepas tu nazar. Tapi sebab malam kita nak raya ni, nak korban ni, dia cerita pasal korban kan. Dan antara perbincangan tentang nazar ni mesti berlaku pada benda yang sunat. Benda yang tidak sunat, maka nazar itu tidak dikira sebagai nazar. Kalau dia sebut dengan nama Allah, dia kira bersumpah. Dia tak buat juga, dia melanggar sumpah, bukan melanggar nazar. Allahu'alam. Patah sama ada mendatang ataupun sedia ada. Dan yang lama tau, bukan yang baru. Kita tarik lagi semayang tu, kena langgar kalori, patah kaki. Yang tu cerita lain. Yang kita cerita ni dalam sebulan, 2 bulan tu patah kaki. Yang tu yang katakan makruh kalau kita yang kata tak boleh tadi kalau kita nak sembelih korban. Gitu. Allahu'alam. Okey, soalan lain. Rusa tak boleh. Rusa tak boleh. Rusa ni bukannya ternakan, dia lautan. Orang main tangkap kan. Tak boleh. Okey, ada soalan lain. Apa dia? Wakil. Okey dah, mudai. 7 orang. 5 tu okey dulu. Tiba-tiba ni kan anak macam mana cerita? Ni susah. Ini kena pakai demokrasi. Kena pakai sistem demokrasi, buat sistem undi kan. Okey, 7 orang. Contoh ni soalan Pak Haji, 7 orang. 5 setuju penyembelih ni, 2 orang tak setuju. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat agak-agak? Okey, ana cadangkan orang tu mencadangkan tukang sembelih yang lain. Okey, mencadangkan kalau boleh setuju semua. Tiba-tiba tetap tak setuju juga. Pada masa tu kita pakailah kaedah majoriti. Kaedah demokrasi kan. Kau kena akur lah, tidak tak sembelih lembu ni, kau tahu tak? Kan? Kena akur lah, kena hormat lah. Macam kita main mesyuarat agung lah, nak lantik nazir seorang kan, nazir masjid. Nak lantik dia. Yang setuju tu ada, setuju. Tapi ada yang tak setuju tu. Kalau nak kira yang tak setuju, sampai bila tak boleh nak takbir masjid tu. Last sekali, kau kena hormat lah pada orang ramai. Pesan ke dia. Kau tak setuju, okey lah, aku tahu kau tak setuju. Tapi majoriti dah setuju. Kau je tak setuju. Problem kau seorang, tahu tak? Misal kau orang tak boleh sembelih. Jadi kita nak bagi sembelih juga. Tolong setuju. Gitu. Hormatlah suara majoriti. Wallahualam.
Ada ke perangai macam ni ni? Kuat.